menganalisis pita detik. Tadi kita sudah tahu bahawa jangka masa detik salah satu kegunaan dia adalah untuk menganalisis corak pergerakan. Mari kita lihat beberapa contoh di sini. Di sini ada dua kerat pita detik. Okay, dan diberi bahawa gerakan itu adalah dari kiri ke kanan. Daripada corak-corak titik ini, kita dapati bahawa jarak di antara titik-titik ini adalah sama dari mula sampai habis. Ini mula. Kalau arah bergerakan tu ke kanan, ini adalah permulaan. Ini adalah titik yang terakhir lah. Jadi jarak di antara titik-titik ini adalah sama. Ini menunjukkan bahawa objek yang menarik pita detik itu bergerak dengan gerakan halaju seragam. Okay, halaju seragam. Itu sebab mengapa jarak di antara titik itu samalah. Okay, ini adalah halaju seragam. Halaju seragam. Lepas tu, yang ini pula. Okay, ini pun sama juga. Okay, jarak-jarak di antara titik ini pun dia sama saja. Jadi ini pun halaju seragam. Ini pun halaju seragam. Okey. Lepas tu, kita boleh banding kedua-dua pita detik ini. Kita pasti bahawa ini titik-titik itu adalah lebih rapat berbanding dengan pita detik yang kedua ini. Okey. Kalau dia lebih rapat ini bermakna dia bergerak dengan lebih laju ke lebih lambat. Ini menunjukkan bahawa dia bergerak dengan lebih lambat. Lebih lambat. Ini bergerak dengan lebih cepat. Jarak kalau dia lebih jauh tu bermakna dia bergerak dengan lebih cepat lah. Okay? Jadi daripada jarak di antara titik-titik ini kita boleh bagi tahu sama ada dia bergerak dengan halaju yang lebih tinggi atau halaju yang lebih rendah. Okay? Katakan ini adalah case A. Okay? Ini adalah case B. Okay? Kita boleh kata halaju ini lebih tinggi berbanding dengan A lah. Mari kita lihat satu lagi contoh. Okey, di sini kita ada 3 kerat pita detik. Yang pertama ini dia jarak di antara titik-titik ini adalah seragam. Ini adalah gerakan halaju seragam. Halaju seragam. Yang kedua ini kita pasti bahawa jarak di antara titik-titik itu semakin rapat. Ini bermakna mula-mulanya dia bergerak dengan cepat. Lepas tu kelajuan dia semakin berkurang. Okay. So, jadi ini adalah gerakan di mana halaju berkurang. Okay. Yang ini jarak di antara titik-titik itu semakin bertambah. Okay. Jarak di antara titik bertambah maknanya dia semakin cepat lah. Okay. Ini adalah case di mana halaju bertambah. Okey. Carta pita detik. Kadang-kadang kita boleh potong pita-pita detik ini, lepas tu kita susunkan dia di atas kertas graf. Dan daripada corak-corak perubahan dia, kita boleh menganalisis sama ada gerakan itu bergerak dengan pecutan seragam ke pecutan bertambah ke. Okay. Itu boleh dilihat dengan jelas lah kalau kita susunkan dia dalam carta pita detik. Setiap panjang bagi pita detik itu dia mewakili laju. Dia mewakili laju. Kalau kita nak susunkan pita detik ini di atas graf dan membentuk carta pita detik ini, bilangan detik bagi setiap kerat pita detik itu mesti sama. Contohnya kalau di sini kita guna 10 detik, ini pun mesti guna 10 detik. Setiap satu kerat mesti mengguna 10 detik, baru kita boleh banding. Kalau kita setiap keratan ni mempunyai bilangan detik yang berlainan tu, kita tak boleh banding lah. Kalau setiap keratan itu mempunyai bilangan detik yang sama, ini bermakna masa bagi pergerakan dari titik pertama ke titik terakhir itu adalah sama. Kalau masa dia sama, jarak bahagi masa itu adalah halaju. Maka panjang bagi pita detik itu sebenarnya mewakili laju. Dan bagi case ni kita pasti bahawa laju dia bertambah dengan seragam. Sebab panjang dia bertambah dengan seragam. Ini bermakna laju bagi gerakan ini bertambah dengan seragam. Jadi kita kata ini adalah case di mana halaju bertambah dengan seragam.
Laju bertambah dengan seragam ini bermakna pecutan seragam lah. Jadi ini juga adalah pecutan seragam. Okey. Case yang kedua, kita dapati bahawa panjang bagi pita detik itu adalah sama. Kalau sama bermakna halaju seragam lah. Okay, ini adalah case di mana halaju adalah seragam. Seragam. Kalau halaju seragam bermakna pecutan sama dengan sifar lah. Pecutan sama dengan sifar. Okay. Jadi daripada menganalisis panjang bagi carta pita detik itu, kita akan tahulah sama ada gerakan itu pecutan sifar ke pecutan seragam ke. Okay. Ini pun satu lagi case. Okay. Case ini juga menunjukkan bahawa gerakan ini adalah pecutan seragam. Sebab halaju bertambah dengan seragam. Halaju bertambah dengan seragam. Jadi ini adalah case pecutan seragam. Okey. Bagaimana pula yang ini? Okey, ini kita dapati bahawa panjang bagi pita detik itu semakin berkurang. Ini menunjukkan bahawa kelajuan dia semakin menurun. Okey, kelajuan dia berkurang, ini bermakna dia adalah nya pecutan lah. Nya pecutan. Dan bagi setiap pita detik itu dia berkurang 1 cm daripada 5 ke 4, 3, 2, 1. Ini 1 cm saja. Ini bermakna dia berkurang dengan seragam jugalah. Jadi ini adalah gerakan nya pecutan seragam. Ini adalah cara kita menganalisis pita detik dan juga carta pita detik. Bagi pita detik itu, kita tengok jarak di antara titik itulah. Dan bagi carta pita detik, kita tengok panjang pita detik itu. Okay, sebab panjang itu mewakili laju. Okay, jadi daripada corak perubahan panjang itu, kita akan tahulah bagaimana laju bagi pergerakan itu berubah.